Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Nama saya Muhammad Taufik bin Muhammad Yusof, nometrik di 183-10909. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel saya, izinkan saya mengupas sikit tentang tajuk forum kami, iaitu peranan media massa dalam penyebaran dakwah. Teknologi yang dicipta oleh manusia sendiri dapat banyak peluang dan kebaikan. Ini kerana kita dapat menyebarkan pelbagai maklumat pada umum, apatah lagi bertujuan untuk berdakwah. Okey, saya memperkenalkan ahli panel saya yang pertama, iaitu Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Syahran, nometrik di 183-10905. Dan ahli panel yang kedua ialah Muhammad Aziz Izzat bin Huzaimi, nometrik di 183-10916. Usailah salam pengenalan daripada kami, kita teruskan kepada tajuk forum kami, iaitu peranan media massa dalam penyebaran dakwah Islamiah. Saya ingin mengajukan 3 persoalan kepada ahli panel saya. Yang pertama, saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, iaitu media massa ini dapat dijadikan sebagai platform untuk penyebaran dakwah dalam masa kini. Saya mempersilakan kepada ahli panel pertama untuk menjawab persoalan ini. Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang telah diberikan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Qala Nabi SAW, ballighu anni walau ayah, yang bermaksud sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Hadis ini bermaksud Nabi SAW menunjukkan bahawa perintah berdakwah, perintah Nabi daripada Nabi SAW untuk kita berdakwah dan saling mengingat antara untuk mengejar amal bil ma'ruf nahi anil munkar. Untuk persoalan yang telah diberikan oleh moderator berkenaan dengan peranan media massa dalam penyebaran dakwah. Media merupakan faktor penting dalam proses untuk kita berkomunikasi pada hari ini dan juga menjadi perantaraan komunikasi antara sebagai saluran untuk kita mendapat isi-isi idea dan maklumat dan isi-isi berkenaan dengan dakwah. Media sosial kat sini kalau kita lihat, dia bukan hanya sebagai medan penyebaran maklumat dan komunikasi semata-mata, tapi dia berperanan sebagai untuk kita lihat sebagai sumber hiburan, perantaraan penyebaran maklumat serta bermacam-macam lagi pelbagai aktiviti. Kalau kita lihat kat sini, masyarakat Islam pada hari ini mereka menggunakan internet sebagai alat untuk mencari informasi berkaitan dengan isu-isu agama yang dijadikan medan untuk mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan Islam dan sebagai sumber-sumber untuk sumber-sumber ilmu hukum keagamaan. Motif penggunaan media sosial seperti Facebook, IG, Twitter adalah bagi mendapatkan maklumat yang supaya kita bersedia awal dalam menghadapi wazul fikri, iaitu perang pemikiran daripada yang disebar oleh golongan anti-Islam. Oleh itu, masyarakat Islam seharusnya memanfaatkan penggunaan media massa, kemudahan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini supaya dapat alternatif sebagai untuk kita berdakwah kepada masyarakat Islam pada hari ini. Kerana apa? Dakwah yang berkesan memberikan kaedah, dakwah yang berkesan memerlukan kaedah ataupun cara pendekatan ataupun strategi penyampaian yang bersesuaian untuk golongan sasaran untuk kita berdakwah. Kerana hala tuju dakwah ini adalah jelas, iaitu membimbing manusia untuk mencapai kesejahteraan maupun di dunia dan di akhirat. Kerana apa? Dakwah ini bertujuan menyeru kita untuk mengajak amal bil ma'ruf nahi anil munkar, supaya dakwah ini dia menjadi wasilah yang penting yang boleh digunakan oleh para pendakwah untuk pada masa kini. Dan sebagaimana media massa ini dia banyak membantu dalam berkomunikasi antara masyarakat Islam pada hari ini. Dan selain itu, kalau kita lihat kat sini, terdapat 3 prinsip asas Islam yang harus dibawa oleh para pendakwah sebagai isi kandungan utama dalam kita berdakwah pada hari ini, iaitu akidah, syariah dan akhlak Islamiah. Yang pertama adalah akidah. Akidah dia merupakan maklumat utama yang perlu kita sampaikan kepada sasaran dakwah, kepada siapa yang kita nak dakwah. Dan kerana apa? Hal ini
akidah dia merupakan orang kata tunjang yang paling penting, tunjang yang paling utama dalam kehidupan seseorang Muslim sebagai untuk memantapkan lagi iman seseorang Muslim tersebut. Yang kedua adalah syariat Islam. Syariat Islam ni dia merangkumi orang kata daripada segi aspek ibadah seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Yang kedua bermuamalah jual beli. Yang ketiga munakahat berkenaan dengan isu-isu perkahwinan dan jenayah serta berbagai-bagai lagi. Kerana apa? Serta seluruh tata cara kehidupan yang telah diajarkan dalam Islam dapat membantu sasaran dakwah itu memahami apa yang Islam telah tunjuk, Islam ajarkan kepada kita. Kerana Islam ni dia merupakan agama yang syumul, iaitu agama yang menyeluruh. Dan yang terakhir sekali iaitu akhlak Islamiah. Akhlak Islamiah ini dia memberi kata pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan peribadi setiap Muslim. Dan sebagai pengakhirannya kat sini, setiap mesej dakwah yang perlu kita sampaikan dia memerlukan komunikasi yang baik serta komunikasi yang dilakukan mestilah kita buat berlandaskan hukum syarak. Dan media sosial kat sini kalau kita lihat dia sebagai medium penyebaran maklumat penting kepada masyarakat moden pada hari ini. Sekian saja daripada saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan daripada Tuan ahli panel yang pertama. Saya teruskan soalan yang kedua kepada ahli panel yang kedua. Apakah kebaikan dan keburukan dakwah dalam media sosial pada masa kini? Saya mempersilakan ahli panel kedua untuk menjawab soalan ini. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator di atas soalan yang diajukan. Okay, sebelum saya nak menjawab soalan itu, saya nak tanya kepada Tuan Moderator. Sihat Tuan Moderator? Alhamdulillah sihat. Tengok pun rambut mesti kat tepi tu nampak sihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Bagi saya menjawab persoalan yang diajukan iaitu apakah kebaikan dan keburukan penyebaran dakwah melalui platform media sosial ataupun media massa pada masa kini. Baik, jika kita lihat pada keadaan kita sekarang yang diperintah perintah kawalan pergerakan tidak boleh keluar ataupun pergi ke mana-mana walaupun pergi menghadiri majlis ilmu dan sebagainya. Baik, ini platform media massa atau media sosial ini memberi kita kemudahan sebagai masyarakat untuk kita menuntut ilmu ataupun kita melihat dakwah-dakwah yang disampaikan oleh pendakwah kita pada masa kini melalui platform media sosial. Baik, kebaikan yang pertama kita boleh perolehi adalah ia membantu ataupun ia memberi wasilah ataupun kemudahan kepada pendakwah pada masa kini untuk mereka membantu gerakan dakwah dan memperjuangkan amanah Allah SWT di muka bumi ini. Pendakwah juga dalam keadaan sekarang ni mereka tidak boleh untuk pergi mengadakan majlis-majlis agama ataupun sebagainya. So mereka pun boleh menggunakan media sosial ini sebagai satu platform yang terbaik untuk mereka menjalankan tugas ataupun untuk mereka menjalankan amanah Allah SWT untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat. Baik, yang kedua, ia dapat memantapkan media massa ummah dengan memberi kefahaman hakikat ajaran Islam dan ia dapat melindungi masyarakat terhadap kejahilan ajaran Islam. Baik, melalui media sosial ini, masyarakat juga boleh untuk mereka memantapkan media massa mereka, untuk mereka memantapkan media sosial mereka daripada melihat benda-benda yang negatif ataupun benda-benda yang lara. So, mereka boleh memantapkan dengan melihat dakwah-dakwah yang disampaikan melalui media sosial itu. Dan ia juga memberi kebaikan kepada masyarakat kita supaya dapat mengelakkan kita daripada kejahilan terhadap ajaran Islam. Baik, seterusnya keburukan yang kita akan dapat daripada media sosial ini adalah
risiko aplikasi yang dimuat turun, seperti mana yang kita tahu, ia telah pun diubah suai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang mana kita punya media sosial sekarang sudah pun bercampur bau dengan perkara-perkara yang negatif. So itulah keburukan yang kita akan dapat. Dan seterusnya, keburukan yang kita akan dapat adalah penyebaran dakwah melalui media masa ini. Ia tidak akan berkesan sekiranya seseorang individu ataupun masyarakat ia tidak mengambil peduli mengenai maklumat ataupun mengenai teknologi pada masa kini. So cukup sampai situ bagi saya untuk menjawab soalan pertama yang diajukan oleh Tuan Moderator. Wallahu ta'ala alam. Kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada ahli panel kedua atas penjelasan yang diberikan tadi. Saya ingin mengajukan satu persoalan lagi kepada ahli panel kedua. Soalannya yang berbunyi, apakah cabaran dakwah dalam media masa? Dipersilakan. Oh, soalan yang kedua. Saya juga Baik, terima kasih. Sama sekali terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan kedua yang diajukan. Baik, bagi saya untuk menjawab soalan yang kedua yang diajukan, iaitu apakah cabaran penyebaran dakwah melalui media masa pada masa kini. Baik, cabaran ini kita akan dapati ataupun kita akan peroleh melalui media masa ini. Kerana apa? Kerana seperti mana yang kita tahu, media masa kita pada masa kini sangat luas dan sangat terbuka. So, kiranya sehinggakan apa-apa maklumat ataupun apa-apa informasi yang kita nak tahu, mudah sangat untuk kita dapati, mudah sangat untuk kita dapat. Oleh kerana itu, ia akan berlakunya satu kebanjiran maklumat yang mana maklumat itu akan bercampur bau dengan perkara negatif dan positif. So, kita sebagai masyarakat ni perlulah mengambil berat ataupun perlu berhati-hati dalam memilih satu-satu maklumat ataupun informasi yang kita dapat. Seterusnya, yang kedua, cabaran yang kita dapat melalui penyebaran dakwah dalam media sosial pada masa kini. Seperti mana yang kita tahu, jika kita nak menjadikan media sosial ataupun media masa sebagai satu platform penyebaran dakwah, ia memerlukan satu usaha yang sangat tinggi. Yang mana kita tahu pada mulanya kita punya media sosial ini, ia adalah tempat untuk kita memuat naik perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang manfaat. Tetapi ia sudah pun dicampur bau dengan perkara-perkara yang tidak elok. So kita perlulah mengatasi, kita sebagai masyarakat perlu mengatasi masalah seperti ini. Dan yang terakhir, pada zaman sekarang ini, tidak kira pangkat ustazah, ustaz ataupun pencetus ummah, da'i dan sebagainya, tidak semestinya yang berpangkat seperti itu yang boleh menyebarkan dakwah ataupun yang boleh menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Cukup hanya seseorang individu yang mempunyai asas ataupun yang mempunyai ilmu agama yang cukup. Mereka sudah tentu boleh menganalisis ataupun mereka boleh membandingkan maklumat yang boleh dimanfaatkan ataupun maklumat yang tidak perlu untuk kita manfaatkan. Tetapi manakala ia menjadi sukar kepada masyarakat kita zaman sekarang ni yang mempunyai ilmu agama yang minimum. Mereka ni menjadi sukar untuk mereka memilih ataupun mereka membanding satu-satu maklumat itu sama ada sahih ataupun tidak. So, dekat sini kita sebagai masyarakat tidak perlulah menganggap satu masyarakat yang mempunyai ilmu agama yang minimum ini, kita tidak perlu pandang rendah kepada mereka. Tapi kita perlu bantu mereka untuk sama-sama mempelajari ilmu agama. Dan kita sebagai masyarakat tidak perlu menggunakan media sosial ini sebagai platform untuk menaik benda-benda yang negatif. Seperti contoh penyebaran fitnah dan sebagainya. Baik. Cukup sampai situ untuk saya menjawab persoalan yang kedua yang diajukan oleh Tuan Moderator. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh ahli panel kedua tadi. Kesimpulannya yang dapat di sini, dakwah dalam konteks pada masa ini haruslah lebih praktikal. Para pendakwah haruslah menggunakan kesemua uslub dan wasilah
pada masa kini untuk mengembangkan Islam pada umum. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam dakwah sangatlah penting dan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada pohon bicara. Saya mewakili ahli-ahli panel saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang menonton video kami pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.